Salam sejahtera doktor. Untuk pendahuluan, isu yang berkaitan dengan tekanan, kemurungan dan kebimbangan adalah perbuatan hangat dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan pelajar. Persekitaran yang semakin terdesa pada zaman ini mengakibatkan kalangan pelajar selalu berada dalam keadaan yang tekanan semasa belajar. Tahap tekanan yang tinggi akan membawa kepada personaliti yang negatif yang akan mengganggukan fungsi hidup mereka, manakala personaliti yang positif akan membawa kesejahteraan hidup yang normal. Golongan pelajar yang berhadap dengan masalah tekanan ini dan kemurungan akan lebih cenderung membunuh diri berbanding berusaha dan untuk mengatasi masalah tersebut. Assalamualaikum, hai, nama saya Nisa Najiha. Saya dahului dengan objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti isu kemurungan dalam kalangan pelajar, seterusnya mengetahui apakah faktor utama stres dan kemurungan dalam kalangan pelajar, dan yang terakhir adalah mengenal pasti tahap stres dalam kalangan pelajar. Jadi diteruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Hai, bertemu lagi kita. Okey, yang seterusnya saya akan buatkan mengenai isu atau permasalahan kajian. Jadi, isu yang pertama adalah faktor persekitaran. Elemen yang menyumbang kepada faktor persekitaran saya pecahkan kepada 3. Yang pertama adalah keluarga yang kurang kasih sayang serta perhatian dari ibu bapa. Yang kedua, faktor dari rakan-rakan. Pelajar begini dipinggirkan oleh rakan-rakan yang lain disebabkan kekurangan atau kesalahan pelajar tersebut. Yang terakhir, dari tenaga pendidik atau guru. Sebenarnya isu dari pendidik ini mereka suka mendedahkan pelajar yang kurang cemerlang dan hanya menumpukan serta sentiasa memuji pelajar yang berkemuliaan saja. Oleh itu, isu persekitaran juga amat berkait rapat dengan permasalahan bagi kajian kemurungan dalam kalangan pelajar ini. Itu saja daripada saya, jadi isu yang seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Hazira akan menjelaskan tentang isu kedua yang menyebabkan berlakunya stres dan kemurungan dalam kalangan pelajar, iaitu pemikiran yang tidak rasional. Poin yang pertama ialah banyak berfikir perkara negatif. Seseorang pelajar mungkin kerap membayangkan atau memikirkan tentang prospek masa depan yang suram, kegagalan dan ketakutan akan kenyataan yang akan datang. Sedangkan perkara tersebut belum berlaku dan mungkin tidak akan berlaku. Situasi ini mencetus rasa cemas, stres dan depresi pada diri seseorang. Poin yang kedua ialah kurang keyakinan diri. Sentiasa memandang rendah diri sendiri, mereka juga merasa diri tidak berkemampuan seperti individu lain dan perasaan itu semakin berkembang yang akhirnya membuatkan mereka menutup kelebihan diri sendiri serta merasa kesepian dan terbiar. Poin yang ketiga ialah perasaan marah atau kesal yang berlebihan. Seseorang pelajar mungkin pernah menerima layanan yang tidak menyenangkan daripada orang lain, seperti keluarga atau kawan. Dalam sesetengah kes, pengalaman itu telah menghasilkan gambaran persepsi negatif mengenai situasi yang telah berlaku, menyebabkan mereka berfikir bahawa semua orang adalah jahat dan berasa dunia ini tidak ada. Situasi ini akan menghasilkan fikiran yang negatif dalam diri pelajar mengenai layanan orang sekeliling terhadap mereka. Sekian, terima kasih. Saya Shekina dan saya akan bercakap tentang isu ketiga, stres dan kemurungan dalam kalangan pelajar, iaitu tekanan akademik. Tekanan akademik melibatkan tekanan mental seseorang pelajar berkaitan dengan cabaran dalam pencapaian pendidikan mereka. Selain itu, faktor-faktor yang menjadi punca utama tekanan seseorang pelajar ialah peperiksaan grade dan keperluan diri untuk berjaya. Tambahan pula, ibu bapa sukar untuk menerima prestasi anak-anak yang kurang baik. Oleh itu, pelajar terpaksa menekankan diri mereka agar mencapai pencapaian yang lebih baik. Kesimpulannya, tekanan tinggi dalam akademik telah menyebabkan pelajar untuk kurang memiliki keyakinan diri dan menghadapi stres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Madiah Binti Musa. Okey, kaedah yang digunakan dalam mengatasi maupun mengurangi masalah stres dan kemurungan dalam kalangan pelajar adalah yang pertama, kaedah soal selidik Google Form. Kaedah ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpul data kerana kebanyakan pengkaji terdahulu menyatakan bahawa ianya mudah untuk direka dan digunakan dalam melaksanakan sesuatu kajian.
Dengan itu, pelajar akan lebih selesa untuk berkongsi menjawab dengan lebih jujur dan selesa dalam meluahkan apa yang dirasai tanpa mendedahkan identiti kepada umum. Ia dapat memberi kerjasama dalam memikirkan jalan penyelesaian terbaik dalam membantu mengatasi dan mengurangkan stres dan kemurungan dalam kalangan pelajar. Tambahan pula, kaedah ini dirangka untuk mengumpul maklumat berkenaan pilihan peribadi, sikap sosial, kepercayaan, pendapat, corak tingkah laku individu seseorang pelajar. Instrumen ini mudah untuk mendapatkan kerjasama daripada responden. Seterusnya, pemilihan soal sidik Google Form ni kerana dia boleh menghantar melalui WhatsApp, media sosial lah, iaitu WhatsApp, Telegram dan sebagainya kepada responden pada masa yang sama. Selepas data diperolehi, data akan dianalisis untuk membolehkan satu kesimpulan yang dibuat bagi kajian ni. Dengan adanya Google Form ni, berkemungkinan dapat membantulah pelajar dalam memberi respon yang efektif dan dapat mengenal pasti dengan lebih jelas masalah yang dihadapi oleh pelajar. Terima kasih. Nama saya Nur Irina Najwa binti Edi Aryan. Seterusnya, kaedah kajian yang digunakan bagi mengumpul maklumat yang digunakan bagi mengatasi masalah stres dan kemurungan dalam kalangan pelajar ialah kaedah temu bual. Kaedah temu bual merupakan interaksi bersemuka antara penemu bual dengan responden. Kaedah ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat dengan bertanya secara terus kepada responden. Dalam kajian ini, penemu bual bertanyakan beberapa soalan yang berhubung kait dengan stres dan kemurungan dalam kalangan pelajar kepada beberapa orang pelajar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai, nama saya Munirah binti Yusof. Saya akan membentangkan bahagian kaedah rujukan. Bahagian ini kami telah merujuk dari artikel di internet untuk mengumpul maklumat yang sahih dan tepat tentang tajuk ini. Akhbar online ini boleh didapati dari Berita Harian serta Harian Metro yang membincangkan tentang isu stres dan kemurungan dalam kalangan pelajar. Kaedah rujukan juga boleh didapati dari buku, laman sesawang, televisyen, majalah dan surat khabar. Itu saja dari saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazrin binti Rusli akan menerangkan tentang kajian bagi mengenal pasti simptom stres atau tekanan dalam kalangan pelajar dan cara mengatasi. Kajian ini dilakukan melalui kaji selidik pada para pelajar di universiti dan terdapat 31 orang responden yang memberikan maklum balas tentang kajian ini. Terdapat beberapa simptom yang ditanyakan iaitu simptom fikiran bercelaru, keadaan fizikal tidak selesa, sukar untuk tidur dan letih tidak bermaya. Simptom atau stres dalam kalangan pelajar yang terjadi adalah kebanyakannya daripada simptom fikiran bercelaru iaitu sebanyak 38.7% merangkumi 12 orang, manakala simptom keadaan fizikal yang tidak selesa dan sukar untuk tidur mempunyai bilangan pelajar yang sama iaitu sebanyak 16.1% merangkumi 5 orang. Jadi ini merupakan simptom yang terdapat dalam kalangan pelajar yang menyebabkan mereka mengalami tekanan atau stres. Selamat sejahtera, saya Tashanti Tirkemaran dari kumpulan 21D. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang kajian bagi mengenal pasti cara mengatasi masalah stres dan punca mengalami stres dalam kalangan pelajar. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi stres. Kebanyakannya makan dengan banyak dan berkongsi masalah dengan orang sekelilingnya untuk mengatasi masalah stres. Seterusnya, punca stres dalam kalangan pelajar. Terdapat 3 punca yang ditanyakan kepada pelajar iaitu akademik, persekitaran dan peribadi. Kebanyakannya iaitu 13 orang daripada 30 orang mengalami stres kerana persekitaran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Jufriza Alian, nama matrik saya 211222046. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Stres adalah sesuatu normal dan baik manakala kemudian adalah suatu penyakit serius. Stres yang melampau atau tidak berpanjangan adalah tidak baik. Kena pasti punca-punca stres, amalkan strategi. Seterusnya, kemurungan boleh dirawat dengan memberi bantuan dan sokongan. Sekian, terima kasih.